Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera anda sedang menonton Malaysia hari ini, edisi 22 Disember 2020 bersamaan dengan 7 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Anda bertemankan kami, saya Sofia Nur Solehatun. Dan saya Ali Iskandar. Saya tunggu nama awak. Okey, baik. Dan saya Ali Iskandar. Diharapkan hari ini hari yang menceriakan anda juga dan di mana saja anda berada, semoga kita semua positif dalam kehidupan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan terus kita perkenalkanlah kita tidak berdua. Ya. Dia patutnya nak enter frame hari ini, tapi dia dah bersedia di tempatnya. Nak buat juga? Okey. Nak buat juga. Silakan rakan setugas. Okey, anda juga bertemankan saya Fazli Fuad pada hari ini. Pasti ada best hari ini. Okey, gembira dengan pendekatan hari ini. 10 kali rehearsal macam tu tadi. 10 kali. Akhirnya menjadi juga ya. Okey, hari ini alhamdulillah kita ceriakan bagi anda lah ya. Hari ini kita telah pun memasuki hari yang baru, Selasa 7 Jamadil Awal 1442 Hijri, 22 Disember 2020. Sedar tak sedar kita dah pun menjengah ini bulan Disember, lebih kurang dalam seminggu lagi kita nak menghabiskan bulan Disember ini. Biasanya kalau bulan Disember ni kita terfikir-fikirlah bagaimana agaknya perancangan kita di awal tahun sampai ke hujung tahun ni. Kita cerita pasal azam. Adakah azam kita tercapai atau tidak? Rasanya untuk tahun 2021 ni ada ke lagi orang macam menanamkan azam untuk tahun 2021? Sebab apa? Sebab disebabkan pandemik ini kita macam macam tak terfikir langsung pasal azam dan sebagainya. Tapi saya percaya azam setiap seorang tu satu je, nak dapatkan vaksin untuk penularan kes ni tidak ada lagi dekat Malaysia. Itu saja. Saya rasalah. Tapi itu satu poin yang sangat menarik. Saya tak sangka awak akan sebut perkataan azam tu. Sebab itu perkataan yang kita macam terlepas pandang. Betul. Kita macam nak habiskan tahun ni dan kita harap tahun baru ada satu sinar baru, itu saja kan. Betul. Setiap tahun, kalau saya ingat di MHI ni kita akan berbincang berkenaan azam, apakah perancangan kita. Tapi tahun ni kita seakan-akan mengharapkan agar asalkan kita ada jalan penyelesaian itu sudah. Itu yang paling ni kan. Tapi itulah, adakah seseorang itu mempunyai barangkali azam untuk memulakan langkah baru, sama ada syarikat baru, perusahaan dan sebagainya kan. Kita melihat ini adalah antara salah satu cara untuk kekal survival kita. Ya, betul. Melalui hari-hari yang akan datang. Sejujurnya lah saya tanya kat Eli, pernah tak terfikir untuk menjadi seorang usahawan? Tidak. Tidak. Afan? Saya pun sama, tidak. Tidak? Tidak. Anda memang cintakan kejayaan anda seperti ini. Tak, setengah orang memang saya mengumpamakan diri saya sebagai kalau saya diminta untuk menjual sebotol minuman mineral water di padang pasir pun takkan laku. Takkan laku? Mengapa anda merasakan saya tak tahu, saya tak pandai berniaga. Okey. Saya tak pandai. Jadi mungkin saya ditakdirkan untuk berkhidmat sebagai pencerita ataupun penyampai. Saya pula pernahlah cuba untuk menceburi dalam sebuah perusahaan bridal, gaun pengantin dan sebagainya. Ini masa saya umur 24, 25. Ini baru kahwin lah. Itu rasa fresh macam kita boleh memberikan servis kita sebegitu. Tetapi saya rasa apa yang menjadi kesilapan saya adalah saya terlampau terkejar-kejar dan tidak melihat segala aspek. Untuk memulakan satu perusahaan itu kita perlukan modal, kita perlukan macam nak cakap satu rangka jangka masa panjang. Bukan sekadar kita ada produk saja dan kita expect benda itu akan tapi kalau business minded bukan dah ada perancangan macam tu ke sepatutnya? Apa yang awak terkejar-kejar? Itu yang saya kata, saya bukan seorang yang business minded. Oh, bukan jugalah. Itu masa tu kita macam ikut track, okey kita nak ada business. Kalau ada business kita ada satu mindset, confirm kita akan berjaya. Maksudnya Sofia pada waktu itu saya percaya mungkin ilmu pengetahuan tentang perniagaan itu tidak ada lagi. Dan saya rasa percaya waktu ketika itu mungkin disebabkan mungkin pengaruh rakan-rakan. Masa tu ada partner, business partner ada? Ada. 4 kan? orang. Kawan-kawan ajak je. Kita ada tahu bukan enterprise ya. Jadi itu adalah satu komitmen yang cukup besar. Jadi kami belajar banyaklah daripada situ. Kita kena buat perangkaan itu. Siapa business partner kita adalah sangat penting juga. Dan jangan terburu-burulah untuk melakukan satu keputusan membuat satu perusahaan atau syarikat. Fadi pernah cuba? Apa? Saya kalau berniaga ni berniaga tanpa sengaja lah. Kan apabila orang macam offer bagi tawaran, Fazli minat tak untuk kita joint venture sesekali kita buat perniagaan ni. Saya macam bolehlah kita try. Itulah kebanyakan daripada kita sekarang ni saya rasa tidak perlu untuk mencuba sebab sekarang ni semua orang terkesan. Tapi itulah dia sekarang ni ramai yang sangat berniaga. Kita tak tahu bagaimanakah cara untuk kita memasarkan perniagaan kita tu macam mana. Sebab terlalu ramai sangat orang berniaga sekarang ni kan. Afad ni kalau dia mulakan perniagaan dia akan jadi duta dulu. Afad itu tidak dinafikan. Dia akan jadi duta dulu, body slow. Apa yang sesuai untuk saya? Perniagaan apa?
Apa dia? Perniagaan apa yang sesuai untuk saya? Banyak. Nanti kita Muka cerita. komersial ni. Hari ini kita akan cerita juga tentang keusahawanan terutama dalam kalangan pelajar-pelajar di IPT. Ya, barangkali sebelum ini kebolehpasaran itu istilah yang dinanti-nantikan. Ya. Ya, selepas tamat pengajian kebolehpasaran. Cuma sekarang ini cabaran dia berbeza. Jadi semangat keusahawanan itu mahu dipupuk ketika belajar lagi. Okey, itu kita akan bincang nanti. Kita nak masuk cerita COVID kita pula. Cerita COVID, harian kita setakat semalam kita mempunyai 2018 kes baru direkodkan. Sekaligus menjadikannya jumlah kes harian ketiga tertinggi pernah dilaporkan sejak penularan COVID-19 di negara kita. Dan Selangor kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu pada 1,204 kes. Johor turut mencatatkan kes tertinggi iaitu dengan 278 kes. Dan apa kita fahamkan di sini, kita boleh lihat angka-angka ini seperti biasa. Dengan setakat ini 438 kematian. Menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham juga, semalam terdapatnya 8 kluster baru dan 6 daripada kluster ini adalah berasal daripada kluster tempat kerja. Jadi kami harapkan ini bukan sesuatu yang perlu kita ingatkan lagi kerana kita sudah pastinya new normal, kerja kena kerja, kalau ada yang perlu pergi ke pejabat dan sebagainya memang perlu. Tetapi tolonglah jangan kita leka dengan rakan sebelah. Kita biasa berborak dan sebagainya dan terus kita lupa bahawa sesiapa sahaja antara kita ni boleh menjadi pembawa COVID-19. Ya, betul. Sekarang pun ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti, berlibur dan sebagainya kan. Okey, berhati-hati, pastikan kawalan Kendiri, double K tu, kawalan Kendiri. Wow. KK KK. You make it sound cool. Kita kena cool kan supaya senang. KK, kawalan Kendiri. KK please. Sebab SOP ni kadang-kadang istilah yang agak overrated. Jadi SOP lah. Jadi kita ni sendiri kawalan Kendiri itu harus dipupuk dan dilaksanakan, dipraktikkan. Okey, kita nak ke akhbar hari ini, berita harian NST dan juga Metro. Saya mulakan dulu boleh? Silakan. Jarang saya dapat berita harian. Jarang Itulah dia. Okey, muka harapan berita harian membawakan Kunan kena penjara 12 bulan, denda RM2 juta. Muka hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta terhadap bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur selepas didapati bersalah menerima rasuah RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan ahli Parlimen Putrajaya itu. Diperintahkan menjalani hukuman penjara bermula semalam tetapi peguamnya memohon penangguhan sementara menunggu rayuan. Muka surat 7 ada perinciannya. Kalau boleh saya petik di sini. Disebutkan beliau didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Pusat Bandar Damansara pada 14 Jun 2016 dan pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ini keputusan semalam ini menjadi kes berprofil tinggi kedua membabitkan pemimpin UMNO yang didapati bersalah atas tuduhan jenayah yang dibawa ketika pentadbiran Pakatan Harapan selepas Barisan Nasional tumbang pada 2018. Mungkin anda boleh baca lanjutan cerita ini di berita harian. Baik. Saya teruskan di NST. Ini sudah tentunya menjadi salah satu hot topic ataupun perbualan ramai. Ini berkenaan dengan kartel daging baru-baru ini yang kita dapat bongkarkan. Antara yang dikatakan di sini di halaman utama di NST, neither beef nor halal. Kangaroo and horse meat imported into the country by means of deception is being repackaged and sold as beef to consumers. In the second part of an expose of cartel activities, also finds out how much government officers are paid to close their eyes to the wrongdoings. Dan perincian di halaman keempat ada dikatakan di sini, the cartel buys the meat at up to 50% cheaper than meat obtained from certified slaughterhouses and processing plants. And according to the sources, over 60 containers of these goods were brought in between November last year and April into Northport and Westport in Port Klang. Jadi anda boleh bayangkan 60 kontainer yang dibawakan dalam masa beberapa bulan ini sahaja. Dan kita difahamkan bukan daging biasa-biasa, daging kangaroo, daging kuda. Antara daging yang dikesan dicampur dengan daging lembu sebelum dibawakan ke negara kita dan dipackagekan semula. Jadi kita mengharapkan salah satu penyelesaian dan kemasa panjang kerana kita melihat ini antara satu sindiket yang berani melakukan perkara seperti ini sekian lama, Ellie. Bukan kita harapkan, kita mahukan penyelesaian. 40 tahun tu lama tu kan mereka menjalankan operasi mereka ini dan ini cabaran kepada kerajaan untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan sebab kita ni nak memperkenalkan diri kita atau negara kita sebagai halal hub dunia. Jadi perkara-perkara seperti ini harus dikenal pasti dan dan juga diuruskan. negara bebas rasuah sebenarnya. Itulah dia. Kalau kita melihat
kerja orang dalam ni juga memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Diharap memang kita inginkan jalan penyelesaian kerana ini memang sememangnya tidak boleh diterima. Di halaman keempat, NST. Diteruskan dengan Harian Metro? Okey, di Harian Metro cerita daging tak ada, tapi banyak lagi cerita menarik di hadapannya. Ini pun orang bercakap juga. Bercakap juga, okey. Okey, terus saja saya nak bukakan terus di muka surat 12 ini. Saya pasti ramai di antara kita semalam yang terkesan disebabkan pandemik ini pergi ke pejabat KWSP semalam. Okey, butiran di muka surat 12 ini, butirannya adalah di Terengganu ya. Permohonan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di bawah Ais Sinar yang bermula semalam menyebabkan orang ramai memenuhi pejabat di sana seawal jam 7.15 pagi dan tinjauan Harian Metro di sana juga sehingga jam 1 tengah hari hampir 1,000 pencarum sudah berurusan dengan rata-ratanya bagi urusan pengeluaran itu. Kita tahu, kita sedar ya bahawa pengeluaran ini boleh dilakukan secara dalam talian, tetapi pencarum yang hadir ke sana mereka ni mengalami masalah teknikal dan juga mereka ni rasa macam keliru dalam prosedur berkenaan. Tetapi walaupun mereka ini pergi ke sana berpusu-pusu tetapi SOP tetap dijaga. Mereka ni mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Ya, itulah dia seperti mana yang kita kabarkan dari awalnya tadi ya. Kalau anda semua yang ingin berurusan di pejabat KWSP ya, segala pengeluaran wang itu, permohonan itu telah pun dibuka semalam ya, itu untuk kategori 1 dan anda boleh membuat permohonan itu secara dalam talian sahaja. Tetapi itulah dia, disebabkan mungkin ada masalah teknikal, gangguan-gangguan lain, mungkin anda nakkan secara terus berhadapan dengan orang-orang di sana, pegawai di sana, jadi anda pergi ke pejabat KWSP. Dan kena tahu juga bahawa pejabat KWSP ini mereka ada hadkan juga untuk kemasukan mereka dan waktu operasi mereka pun bermula jam 8.30 hingga 4.30 petang, itu di Kuala Terengganu. Okey, baik, itu dia yang menarik di Harian Metro pada hari ini. Ya. Setakat ini Eli dah jumpa justifikasi untuk mengeluarkan akaun 1? Saya tidak mahu menumpukan perhatian kepada perkara itu buat masa ini. Okey, kita nak terus masuk ke cerita perkembangan banjir. Di Pahang. Betul. Di Pahang kepalanya. Ya. Itulah pas ke mereka, ingatkan mereka, yalah macam cakap tadilah, Aisina tu Eli macam tolak tepi dulu. Semalam ada sembang-sembang jugalah. Tak boleh sembang panjang lah perkara ni kan. Sebab khawatir tak layak, lepas tu kemudian kecewa. Okey, silakan. Okey, baik. Kita terus saja ingin mengikuti tentang perkembangan banjir, situasi banjir di Pahang. Jadi kita terus saja nak bersama dengan penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Insinyur Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Fazli? Alhamdulillah, saya dikasih sihat dan saya harapkan tuan pun sihat juga. Baik tuan, terus saja. Alhamdulillah. Ya. Kita nak tahu tentang situasi semasa di Pahang ni, bagaimanakah agaknya? Adakah masih lagi hujan dan mereka yang ditempatkan di PPS di sana adakah bertambah atau bagaimana tuan? Baik, terima kasih Cik Fazli. Ya. Buat masa hari ini, Alhamdulillah pada masa kini keadaan banjir di negeri Pahang agak stabil dan terkawal. Ya. Di mana didapati keadaan air tempat-tempat yang sebelum ini mengalami keadaan banjir telah pun kembali surut. Cuma ada beberapa tempat saja lagi lah yang masih trend dia keadaan air naik ya, tapi keadaannya tidaklah begitu membimbangkan. Walau bagaimanapun, walaupun keadaan air telah kembali surut dan juga kebanyakan mangsa telah kembali kepada rumah masing-masing, Jabatan Bomba masih teruskan kerja-kerja pemantauan di setiap daerah yang dijangkakan boleh ditenggelami air sekiranya berlaku hujan yang lebat. Kita akan kekal untuk membuat rondaan di sana. Ya, tuan. Ya, silakan tuan. Ya, kalau kita lihat, negeri Pahang ni telah mula dilanda banjir pada 24 November, iaitu di daerah Raub, ya, yang mana terdapat 8 buah pusat pemindahan banjir telah dibuka pada masa itu, yang melibatkan lebih kurang 150 orang mangsa yang telah dipindahkan kepada pusat pemindahan banjir tersebut. Tetapi keadaan dia telah pulih pada 15 Disember tahun 2020, jadi dia telah dibenarkan balik. Cuma pada 19 Disember, kita dapati di kawasan Sungai Ula dan juga di Jerantut, dinaikkan semula oleh air lah. Kemudian kita tengok semalam, kedua-dua pusat pemindahan ini telah ditutup kerana kesemua mangsa itu seramai 38
mangsa telah kembali ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah yang kita lihat tadi ada berlaku sedikit penurunan lah ya disebabkan masa-masa banjir ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga tentang paras air sungai di sana. Difahamkan ada yang melepasi paras bahaya ya Tuan. Jadi saya percaya ini peringatan juga untuk mereka yang berada berdekatan dengan kawasan sungai tersebut Tuan. Tak clear, Cik Fazli. Paras air sungai di beberapa kawasan, contohnya kalau kita lihat di sini di Sungai Tembeling, di Sungai Pahang, di Temerloh dan ada 7 sungai kesemuanya di mana keadaan sungai di sana itu melepasi paras bahaya. Dan saya percaya ini akan menimbulkan rasa keresahan kepada mereka yang tinggal berdekatan dengan kawasan sungai tersebut. Mungkin Tuan boleh kongsikan tentang perkara ini, paras air sungai yang melimpah ni. Okey, kalau kita tengok paras air sekarang ni, Jabatan Bomba terus membuat pemantauan jadi di beberapa tempat ataupun di sungai-sungai utama ya, yang dijangkakan hujan lebat berterusan kerana kebanyakan tempat ini akan ditengalami oleh air lah. Jadi trendnya sekarang ni, sungai ini sehingga semalam, paras sungai masih berlaku peningkatan. Ya. Tetapi tidaklah begitu ketara. Dia punya kenaikan. Dia cuma kenaikan yang pada kadar yang tidak kuat lah. Contohnya di kawasan Maran, Sungai Jempol dan juga Sungai Yap di Jerantut. Dan selain daripada keadaan situasi banjir di sana, kita sedar ya hujan yang kerap berlaku di sana menyebabkan kawasan di sana berlaku pokok tumbang dan juga tanah runtuh. Spesifik keadaan tanah runtuh ini berlaku di Jalan Raup ke Bukit Fraser Tuan. Disebabkan itu runtuhan berlaku iaitu runtuhan bongkah batu ini yang menutup jalan yang mana mereka ini nak pergi ke Bukit Fraser. Bagaimana Tuan melihat keadaan ini, runtuhan bongkah batu besar ni Tuan? Cik Fazli, saya tak boleh dengar suara Cik Fazli. Okey, baik. Okey ni. Dengar, okey. Selain daripada situasi banjir di sana, kita digemparkan juga dengan keadaan di sana di mana mereka ini yang nak pergi ke Bukit Fraser dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab ada runtuhan bongkah batu besar yang menutup jalan untuk menuju ke Bukit Fraser. Tak silap saya di Jalan Raup ke Bukit Fraser. Jadi bagaimana situasi di sana Tuan untuk waktu setakat ini? Keadaan itu kita tengah membuat kerja-kerja pembersihan tanah runtuh tersebutlah ya, bagi membolehkan laluan ini dibuka semula. Dan juga pemantauan terus dibuat bagi mengelakkan runtuhan yang baru daripada berlaku. Yang itu tindakan sekarang yang kita buatlah. Okey. Baik, Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan mungkin antara cabaran yang dihadapi oleh pasukan bomba di saat ini, contohnya di kawasan ataupun di bahagian negeri Pahang. Bagaimana Tuan melihat situasi ini? Sebab kita ni tahu sedar pegawai bomba ini banyak lagi kerja yang harus mereka lakukan ya untuk menjaga kawalan banjir di sana. Dalam masa sama juga mereka ni menjaga SOP, mereka ni difahamkan kena pakai PPE dan sebagainya. Bagaimana Tuan melihat situasi ini? Okey, ini kalau kita tengok pandemik sekarang ni, iaitu COVID-19 ini, dia memberi satu cabaran kepada Jabatan Bomba lah untuk membuat kerja-kerja penyelamatan. Ya. Terutama sekali apabila kalaulah ada kita membuat kerja-kerja penyelamat bagi mangsa-mangsa yang mungkin terdedah ataupun dijangkiti COVID-19. Walau bagaimanapun, kita perlu memastikan dan kita mengarahkan semua pegawai-pegawai kita supaya mematuhi dari segi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga Jabatan Bomba sendiri. Yang mana kita perlu menggunakan PPE yang bersesuaian dan juga kita menjagakan jarak fizikal antara petugas dengan mangsa. Dan kita juga perlu melakukan sanitasi ke atas peralatan yang telah kita gunakan. Jadi ini semuanya adalah merupakan satu perkara yang baru bagi Jabatan Bomba dalam suasana keadaan banjir sekarang ni. Okey, baik Tuan, terima kasih atas segala laporan yang diberikan situasi banjir di negeri Pahang. Terima kasih Tuan. Selamat bertugas.
Sama-sama, terima kasih. Ya, sama-sama. Penolong kanan Pesuruhjaya Bomber, isinya Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Ya, kita sedar ya anggota bomber di sana bekerja bertungkus lumus ya untuk menyelamatkan masa banjir, dan difahamkan juga mereka ini juga ada di antara mereka ini anggota-anggota ini yang menguruskan jenazah COVID-19 di sana, iaitu daripada unit Hazmat Bomber. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti Ellie akan bersama dengan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noordin Ahmad. Segalanya pastinya dalam Malaysia hari ini. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan membeli ubat di farmasi, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih atas perhatian anda. Kita nak bersama dengan tamu berikutnya, tetamu kehormat. Kami dah lama tak jemput beliau ke studio secara langsung ini. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noordin Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, untuk bercerita tentang satu inisiatif yang baru yang menarik pastinya. Antara lain kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran bersama dengan komuniti. Untuk menceritakan lebih lanjut, kita nak ucap selamat datang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bertahun juga rasanya tidak hadir. Selamat bersua kembali. Okey, inisiatif ini dinamakan Sulam ya. Sangat-sangat menarik. Kalau boleh ceritakan latar belakangnya, silakan. Sulam ni adalah berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Dia ada lonjakan pertama yang digariskan di bawah inisiatif E1. Dia kata mantapkan kurikulum di mana IPT hendaklah menerima guna pakai high impact educational services dan practices. Jadinya elemen yang kita terapkan itu adalah dia menggabungkan pembelajaran berasaskan pengalaman dan penyerapan keusahawanan di dalam kurikulum tersebut. Dan Sulam merupakan satu kaedah PDP yang membangun yang menggabungkan hasil pembelajaran kursus dengan hikmat komuniti yang melibatkan pelajar berinteraksi bersama dengan komuniti. Dan at least dia akan dapat membantu menyelesaikan masalah setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran. Dia belajar dalam kelas, lepas tu dia pergi ke suatu tempat tu, dia cuba nak selesaikan masalah tersebut bersama dengan komuniti. Tapi interestingly-nya, dia ada nilai kredit di dalam, dan jam pelaksanaan hikmat komuniti ini dikira sebagai pengiraan jumlah jam pelajar belajar bagi kursus berkenaan. Dia lain sedikit. Okey. Jadinya satu semester dia pergi belajar dan dia pergi berinteraksi bersama dengan masyarakat dan dia membantu masyarakat tersebut. Ya, dia macam membabitkan diri dengan komuniti dan menguruskan real world situation ya. Okey, dan perbezaan antara khidmat masyarakat atau sukarelawan dengan program Sulam ni apa dia? Hikmat masyarakat ni lebih kepada macam apa ni, dia bersih, dia sekumpulan pelajar, dia membantu memberikan bantuan
dalam menjalankan kehidupan, contohnya gotong royong. Gotong royong bersihkan kawasan sekeliling rumah, dia mengecat rumah, membaiki rumah. Itu kita panggil khidmat masyarakat. Sementara itu sukarelawan pula adalah aktiviti yang dilakukan secara sukarela. Secara berkumpulan ataupun individu. Contohnya macam misi bantuan banjir. Dia jadinya dia dapat beri manfaat juga kepada penerima tersebut. Sementara sulam ini pula adalah memberikan khidmat kepada komuniti melalui penyampaian ilmu seperti yang saya katakan tadi yang telah dipelajari di dalam bilik kuliah. Kemudian dia cuba nak selesaikan permasalahan setempat dan at least dia tambahkan kualiti. Contohnya dia belajar mengenai penanaman cendawan. Lepas tu dia pergi satu tempat, dia bangunkan dan dibantu sekelompok masyarakat di area tersebut bagaimana nak menambah pendapatan melalui penanaman cendawan ini. Okey, kalau sebelum ni fikir sebagai practical training saja untuk syarikat itu saja kan? Ini lebih kepada memberi manfaat kepada komuniti juga. Betul. Wow, menarik. Okey, bersempena dengan Majlis Pelancaran Sinergi Sulam ini, apa hasrat yang ingin disampaikan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi kepada orang ramai? Kita pelancaran sulam ini menyaksikan 3 inisiatif. Sulam Kementerian Pengajian Tinggi. Yang pertamanya penubuhan SulamNet. Penubuhan SulamNet ini adalah satu jaringan kerjasama di antara IPT, industri, agensi kerajaan dan komuniti dalam memperkasakan pelaksanaan sulam di peringkat nasional. Lepas tu yang keduanya pula penganjuran e-sulam, idea, invention dan innovation challenge. Ini kita kenali sebagai e-sulam Innovate. Satu pertandingan, dia pelajar-pelajar ini akan memberikan idea mereka dan jadinya idea ini begitu mencabar, begitu inovasi dalam pelaksanaan sulam di IPT masing-masing. Jadinya dia kena berikan idea dia. Dan yang ketiganya pula adalah pembukaan portal sulam bagi memudahkan orang awam mengetahui dan menyertai kolaborasi. Sebab sulam ni dia berkait rapat bersama dengan industri, bersama dengan komuniti, bersama dengan even GLC dan segalanya. At least dia akan memanfaatkan masyarakat setempat, komuniti setempat dengan kerjasama dan jaringan bersama dengan industri dan agensi kerajaan. Barangkali ialah komuniti di luar sana teruja dengan program ini, dengan inisiatif ini sebab ialah saling membantu memperoleh manfaat antara pelajar IPT dan juga komuniti itu sendiri. Contoh projek sulam kalau boleh dapat dikongsikan yang beri manfaat. Ada satu program, ada satu tempat ni dekat Selangor. Dekat Selangor ni dia ada dia ada masalah dengan ikan. Dengan ikan. I cannot remember what kind of ikan. Jadinya ada masalah dengan ikan. Jadinya ada satu kumpulan vet yang belajar. Pelajar-pelajar yang ambil veterina di UPM, dia pergi ke sana. Dia pergi ke kawasan tersebut, dia bantu. Bila dia bantu, jadinya dia buat uji kaji, dia buat kajian dan segalanya dan dia membantu memulihkan keadaan ikan tersebut. Macam ikan ni ada yang sakit, ada yang tu, ada yang macam-macam lah. Sebab saya dalam lawatan saya ke UMS, rupanya ikan ni boleh bertukar jantina, dia boleh sakit, dia boleh murung dan segalanya. Jadinya pelajar-pelajar vet ini daripada UPM ni dia pergi ke kawasan tersebut dan dia cuba selesaikan masalah tersebut. Dia macam-macam. Kabarnya ada 445 program akademik di Universiti Awam melaksanakan projek sulam. Betul. Okey, begitu banyak sekali. Dan bila bercakap tentang jaringan dengan komuniti ini, sejauh mana dimaklumkan kepada komuniti di seluruh negara ini tentang program ini? Sebab tu kita nak buat portal net. Kita nak melancarkan portal di mana sesiapa saja boleh ada akses kepada maklumat yang dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang melalui program-program pengajian tinggi. Maknanya kita
kita akan paparkan, dan siapa juga yang hendak berkomunikasi dengan kami, siapa juga yang ingin untuk mengadakan kolaborasi dan mengambil advantage towards the collaboration antara pelajar, industri. Sebab industri, some big industries, dia akan datang. Dia akan approach. Cuma kadang-kadang dia approach which universities. Dia tak berapa mahir. Jadinya kita melalui paparan di portal Sulam itu, kita akan maklumkan. Banyak KPT sebagai pihak tengah yang memberikan khidmat kepada komuniti ataupun industri yang memerlukan ini. Okey, dan ini satu inisiatif yang menarik dan memberi ruang dan peluang kepada pelajar sebelum tamat pengajian untuk berada dalam dunia sebenar, kan, dan mendepani segala situasi dan masalah dan menimba pengalaman dan ilmu juga pada masa yang sama. Apa harapan Datuk Seri daripada program ini? Harapan saya adalah agar pelajar-pelajar yang mengikuti program ini, sudah semestinya dia akan dapat kredit daripada program ini. Dia akan gunakan, itu kita anggap sebagai praktikal dalam waktu yang sama. Dia akan gunakan praktikal dan juga program ini untuk menambah baik terhadap PDP dia. Dan kita insya-Allah, saya percaya bila pelajar dia ada interaksi bersama dengan dunia luar, sort of. Jadinya dia akan lebih aware, sebab teori semata-mata saja boleh, tetapi in real life kadang-kadang ianya berbeza. Bila real life ni mungkin ada kekangan dari segi human relation dan segalanya, dan pelajar ini akan belajar. Dia akan belajar dan dia akan, kita harapkan pelajar-pelajar juga akan mendapat manfaat untuk diri mereka dan komuniti setempat mereka. Itu insya-Allah. Ya, jadi ini seharusnya diambil manfaat oleh diambil peluang oleh IPT, termasuklah para pelajar. Zaman saya tak ada, zaman kita tak ada. Ya, betul. Ini dah macam internship 2.0 ni. Ya, betul. Betul. Dan di penghujungnya barangkali boleh dikongsikan sikit perancangan KPT untuk 2021, ada sebarang perancangan? Kita akan lancarkan pelan keusahawanan, sebab antara fokus di KPT adalah untuk sebab kita ada graduan. Bila ada graduan ni, sudah semestinya dia akan mencari pekerjaan. Tetapi kita juga akan tambah supaya dia juga menjadi job creator. Job creator itu adalah ruang dan peluang yang cuba KPT bantu. Dan kita baru-baru ini diberi peruntukan 150 juta. 150 juta yang kita panggil penjana KPT Camp. Di mana mereka graduan ini akan dikhususkan train and place, dan kemudian yang keduanya pula adalah pelan keusahawanan. Dan KPT juga telah bekerjasama bersama dengan PUNB, dengan Tekun dan segalanya, dan kita harapkan pelajar-pelajar, terutamanya graduan, akan dapat manfaat daripada semua ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak lagi program yang akan kita laksanakan untuk memberi manfaat kepada stakeholder kita yang terbesar, iaitu kepada pelajar-pelajar sendiri. Pastinya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Datuk Seri sudi bersama kami. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, bercakap tentang program Sulam. Dan kita nak berehat seketika, selepasnya kami share kembali cerita tentang berkhatan di musim pandemik ini. Segalanya selepas ini. Terima kasih banyak. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Di topik kali ini menarik, Eli. Berkhatan dalam norma baharu. Tiap-tiap hujung tahun cuti sekolah ataupun cuti sekolah, kita akan cerita tentang berkhatan. Betul. Tapi kali ini ada penambahannya, norma baharu. Betul. Ataupun berkhatan pandemik. Berkata pandemik. Itu yang kita ingin dalami hari ini. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Musa, Ketua Pegawai Eksekutif Poliklinik Amal Medik, Pengerusi Papisma, Cawangan, Selangor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih datang. Baik, Doktor, kita mulakan perbincangan kita. Kita fahamkan pandemik ni, so tentunya bercakap kenaan SOP. Walaupun sesuatu yang memang setiap tahun kita akan hadapi, akan bersama dengan anak-anak kita, tetapi kali ini agak berbeza. Mungkin Doktor nak terangkan sikit berkenaan dengan penerapan SOP ni. Okey, terima kasih sekali lagi Sofia dengan Ali. Okey, untuk biasanya kita dengar pada hujung tahun kan, kita ada program berkhatan beramai-ramai kan.
So jadi apabila berlaku pandemik ni, so ada sedikit kita panggil adjustment lah kan, untuk program berhatan secara beramai-ramai. Secara sebelum-sebelum ni kita banyak buat di luar, kebanyakan di surau, di masjid, di sekolah-sekolah kan. Tapi disebabkan pandemik ni kita macam kebanyakan klinik fokus pada klinik saja. Program tu tetap dijalankan, tetapi khusus di klinik ataupun fasiliti kesihatan. Dia lebih tertutup sikit. Tertutup sedikit dan kita panggil dalam premis kesihatan, so kita boleh kawal dari segi penjarakan sosialnya, dari segi orang yang hadir kan. So norma baru tu kita follow kita panggil SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM. So kita buat pakai mask, pelitup muka tu wajib kan. Kita dalam jumlah yang sedikit lah, tak ramai, dalam satu sesi antara 10-15 orang kan. Baik, doktor sebut tadi menarik sebab saya baru bersembang dengan Datuk Seri Dr. Nuraini di kawasan ini di Parit Sulong. Baru saja beliau anjurkan khatan beramai-ramai, tapi tak ramai mana, 20 orang saja. Betul. Dan kita fikirkan bila khatan beramai-ramai ini di luar kan, tapi memang menurut beliau dilaksanakan di klinik saja. Memang itu SOP-nya sekarang lah ya. Banyak ramai yang kecewa tak dapat berkhatan tahun ni lah ni. Okey, dan dari segi tata cara pelaksanaan khatan itu sendiri ada penambahbaikan ataupun pembaharuan disebabkan SOP? Dari segi pembaharuan tu kita masih follow yang macam saya cakap tadi lah, SOP tu. So misalnya saya ambil contoh so kita buat premis satu klinik lah. Okey. Pertama syarat yang kita tetapkan kebanyakan adalah jumlah yang kita panggil penjaga ataupun ibu bapa yang akan ikut tu seorang saja. Okey. Lepas tu peserta dan ibu bapa mereka tu perlu diperiksa suhu. Kemudian kena ada scan MySejahtera. Kemudian dengan wajib memakai pelitup muka lah sampai ke dalam bilik rawatan. Maksud saya ketika the actual khatan tu berlangsung. Tadi disebutkan satu ibu atau bapa saja yang dapat bersama. Betul. Kesian anak. Ataupun memang tak boleh, tidak dibenarkan kata macam mana? Seorang saja. Peneman lah. Seorang lah peneman. Seorang aja. Bertabahlah wahai sebagai anak-anak. pengendalinya tu, sebagai doktor tu pun kena PPE suit ke macam mana? Okey, untuk pengendali dia sama dengan konsep di fasiliti kesihatan lah. So mask memang kami akan wajib pakai. Dengan apron apa semua. Kadang-kadang ada sebahagian doktor yang memakai face shield. Ataupun yang pelindung plastik tu kan. Ada setengah pengamal perubatan yang tak pakai. Sebab dari KKM sendiri pun dia tak ada guideline ataupun spesifik untuk perkhatan tu sendirilah. So kita follow yang standard yang KKM keluarkan. Baik. Bagaimana pula dengan peserta yang berkata adakah mereka diperlukan untuk memakai pelitup muka juga ketika Betul. Oh, meronta-ronta tak nampak lah ni. Nampaklah perik wajah dia. Perik wajah tu. So bila menjerit tu kurang sedikit bunyi. Okey. Mudahkan sikit kerja doktor kan. Baik. Ceritanya rupanya. Doktor, kita difahamkan baru-baru ini berlangsungnya program Khatan Izadul Usrah Anjuran Yadim juga dilancarkan oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli. Mungkin doktor nak terangkan sikit apa pembimbingan doktor dalam acara ini juga. Okey. Sebenarnya dalam NGO Papisma kita dah buat khatan untuk secara beramai-ramai ni semenjak daripada 2013. Kita namakan Khatan Nusantara. So kita pergi ke selatan Thailand, Kemboja, kita hantar tim perkhatan ke sana. Semenjak 2015 kita berjelajah pula ke Sabah, Sarawak kan. Dan ada kalau ikut negeri-negeri pun ada juga tim-tim Papisma setiap negeri dan mengikut lokaliti masing-masing lah. Okey. Tetapi bila tahun 2020 program tu masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan kita mengikuti SOP dan norma barulah. So, kita pecahkan kepada negeri-negeri yang terlibat. Cuma tahun ni kami dapat kerjasama dengan Yadim. Kita namakan Izadul Usrah lah, yang dirasmikan oleh YB Menteri Agama pada Ahad yang baru-baru ini. Jadi di selatan Thailand juga dilaksanakan juga ataupun tidak? Tidak, sekarang tak adalah. Kita tak boleh pergi border kan. Baik, okey. Ya. Silakan. Sebab ada anak lelaki ni. Okey, saya faham. Silakan. Dengan aspek seorang ibu dan ayah ni kan. Saya dah dengar dulu satu perspektif ni di mana kalau kita khatankan anak kita pada usia bayi tu elok, katanya macam konon ni tak ada sakit dan sebagainya. Jadi dalam musim pandemik ini ataupun dalam bila-bila masa sajalah, adakah ini sesuatu perkara yang benar? Sebaik-baiknya buat masa bayi dibandingkan dengan masa remaja atau akhir bayi. Okey, alright. Kalau kita tengok dulu, mak ayah
berkhatankan anak pada usia antara 7 hingga 9 tahun atau 10 tahun. Kalau ikutkan dalam Islam pun sendiri, tak ada guideline yang menentukan umur berapa untuk kita bersunat. Tetapi kebanyakan yang baru-baru inilah trend sekarang ni, ibu-ibu muda, ayah-ayah yang muda ni suka menyunatkan anak mereka pada usia bayi. Okey. Secara pengalaman saya peribadilah, untuk sunat bayi kebanyakan dia lebih mudah, satu penjagaan dia, kemudian yang kedua ada luka akan lebih sembuh, cepat sembuh. Tapi tak ada ke komplikasi sebab bayi kan kecil lagi anak tu. Komplikasi tu masih ada, tetap sama juga. Maksudnya risiko untuk jangkitan kuman, risiko untuk pendarahan tu masih sama, tetap ada juga. Cuma kalau misalnya pengamal perubatan tu buat dengan cara yang baik, teknik yang betul, insya-Allah kita boleh elakkan perkara-perkara tersebutlah. Ya, tapi sebagai lelaki kita melihat ni bukan saja aspek perubatan tu saja, tapi psikologi peralihan daripada zaman kanak-kanak ke manhood tu kan. Betul. Itu yang kalau berkata di usia yang lebih nampak cabaran itu lebih seronok lebih seronok kan. Datang sekolah boleh sunat. Kan. Tapi kalau diikutkan betul, kalau diikutkan trend untuk mengkhatankan anak di usia awal lebih meningkat ataupun bagaimana, atau masih lagi sama seperti masih samalah, tak banyak perubahan sebenarnya. Baik. Doktor, bagi mungkin lelaki dewasa pula yang nak berkhatan sebab mungkin nak masuk Islam. Ya, kena tanya. Lalang tanya semua. Okey, baik. Yang nak masuk Islam ataupun yang bagi bukan Islam, mungkin untuk aspek kebersihan kan. Betul. Ada tak tata cara yang terkini buat kali ini? Adakah mereka juga diberikan keutamaan? Okey. Untuk sunat dewasa lah. Okey. Kalau misalnya kami di klinik kami, memang kita offer setiap tahun sunat daripada bayi sampai ke dewasa kita boleh buat. Okey. Cuma untuk sunat dewasa dari segi teknik tu sama, tak ada perubahan sangatlah, hampir sama dengan yang untuk kanak-kanak. Tetapi untuk teknik yang terbaru sekarang untuk dewasa, dalam pasaran ada yang kita alatan baru kita panggil stapler. Maksudnya stapler circumcision. Dia namakan stapler circumcision lah. Okey. So nanti Google. Nanti Google. So alat tu dia menggabungkan konsep memotong dan memotong dan kita panggil jahitan lah. So dia tak ada potong dan jahit. Dia terus stapler dan dia dah siap potong, dah siap jahit lah. So dari segi kosmetik dia cantik. Cuma kos dia agak tinggilah. Sebab kita menggunakan alat khas. Kira dia instant dan cantik lah. Betul. Dia berlaku lebih cepatlah. Lebih cepat. Selesai lebih cepat. Okey, Okey, itu tentang teknik jelah. Sekarang penambahbaikan sebelum ada laser dan sebagainya kan. Yang kita ni zaman pisau jelah. Tapi tak apa. Yang penting dapat batang pisang kan. Batang pisang dan sebagainya. Okey, doktor, di penghujung ni barangkali kita nak merungkaikan segala mitos dan juga kepercayaan tentang bentan lah, tentang katanya pantang tak boleh minum air banyak, tak boleh makan makanan tertentu. Sejauh mana pada tahun 2020 ni, nak masuk 2021 ni, perkara-perkara itu benar dan masih lagi relevan? Okey, perkara tu masih berlaku sampai sekarang. Okey, walaupun saya secara peribadi memang walaupun dah sunatkan ramai, tetapi mak ayah tetap masih bertanya soalan yang sama. Okey, setiap kali kita sunatkan anak, kita cakap benda yang sama. Okey, contoh for example yang biasa adalah kita kalau minum air banyak bengkak. Kan sebenarnya adalah mitos. Okey, mitos Sama juga dengan makanan kena berpantang. Makanan contoh tak boleh makan telur, tak boleh makan ayam kan, so menyebabkan dia bengkak, benanah lah, bentan lah. So bentan tu maksudnya adalah jangkitan kuman dan bengkak. Baik. So sebenarnya semuanya itu mitos lah. Okey, maknanya boleh makan telur, boleh makan ayam. Boleh. Tak payah pantang apa-apa lah kiranya. Betul. Cuma bagi saya nasihatkan kebanyakan pada ibu bapa, kurangkan makanan yang manis lah sedikit sementara proses penyembuhan tu. Kalau masin macam kicap, okey lagi lah. Kicap okey. Okey. Penebik tanya. Ya, okey, kurangkan makanan manis sebab luka akan lebih sedikit lambat untuk sembuhlah. So kita faham dari segi saintifik. Kan sebelum ni tak tahu. Itulah berlari bentan nanti. Jadi kita tak tahu kenapa apa rasional di sebalik. Jangan keluar rumah langkah atik ayam bengkak bentan macam-macam lah kan kita dengar kan. Tidak mungkin secara saintifik ini sebab mungkin berlakunya infection dan sebagainya. Betul. Sama dengan kencing banyak tu, minum air, kencing banyak, so menyebabkan ada kemungkinan kita takut infection kalau kencing tak bersihkan dengan properly dengan baik dah. Jadi lebih kepada kebimbangan jangkitan kuman lah. Betul. Barulah kita faham. Sebenarnya ikut je kan. ikut, jangan cakap ikut je. Dia anaknya
Belum lagi berhatan, baby belum lagi, tapi nantilah kita tunggu sekejap. Manhood je. Manhood, ya betul. Manhood. Okay. Kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor sebelumkan masa. Dr. Muhammad Firdaus Musa, Ketua Pegawai Eksekutif Poliklinik Amal Medik, Pengerusi Papisma Cawangan Selangor, memberikan sedikit sebanyak pencerahan berhatan dalam norma baru. Tapi tahun 2020 ni juga kita cakna lah antara mitos dan faktanya juga. Ya, banyak perkara yang harus kita fahami lah. Okey, dan kalau ibu bapa yang anak-anak tanya tu bila nak sunat kan, barangkali boleh diaturkanlah sebab tahun ni tak boleh dilaksanakan beramai-ramai kan doktor kan. Jadi kalau tak dapat tahun ni sabarlah ya, insya-Allah. Buat perancangan sikit. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Fazli untuk segmen yang seterusnya. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Baik, di Malaysia hari ini di awalnya tadi pada pagi tadi kita banyak bercakap berkenaan dengan usahawan ya, dan saya percaya ada di antara kita yang telah pun menjadi usahawan yang berjaya menerusi industri halal ini. Dan kalau anda ingin menyebar luaskan perniagaan anda, apa kata anda bersama dengan HDC ataupun Halal Development Corporation. Baik, untuk memperkatakan bercakap berkenaan dengan boleh berjaya ke dengan halal, jadi kita bersama dengan Hairul Arifin Sahari, Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad HDC. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi dah sembang juga dengan Tuan ya. Usahawan ni ramai dekat Malaysia ni. Lebih lagi sekarang ni kita di dalam pandemik ni, dah ramai dah usahawan ya. Tapi kalau anda nak menyebar luaskan lagi perniagaan anda kena berhubungi HDC. Tak apa, nanti kita akan sembang lagi berkenaan dengan perkara itu. Sebagai permulaannya mungkin Tuan boleh kongsikan intipati mengenai HDC ini dan juga tanggungjawab yang dipikul daripada pihak HDC ini sendiri. Baik. Untuk menjawab soalan yang pertama tadi, sama ada boleh berjaya ke tidak dengan industri halal, jawapannya boleh. Boleh. Sudah pastinya boleh. Sudah pastinya boleh. Jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan sedikit latar belakang dengan HDC. HDC ini sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. So tugasnya adalah untuk menyelaras menyelaras perkara-perkara berkaitan pembangunan ekosistem halal di Malaysia. Objektif utama adalah untuk memudah cara penyertaan peserta industri ke dalam ekonomi halal untuk meningkatkan ekspor halal Malaysia dan juga pelaburan ke dalam kawasan-kawasan industri halal di Malaysia. Itu sedikit berkenaan dengan HDC. Jadi mungkin pasarannya sebelum ini mungkin di dalam negara kita sahaja. Jadi lepas ni mungkin boleh luas lagi lah ya. Mungkin mereka punya perancangan perniagaan mereka. Baik, kita sedar bahawa sekarang ini kita ni dilanda pandemik COVID-19 dan ianya memberikan cabaran kepada semua sektor ekonomi negara. Dan saya percaya kemungkinan sedikit sebanyak telah pun menjejaskan plan perkembangan untuk industri halal 2020 ini dan untuk pihak HDC sendiri bagaimana untuk kita mahrungi pandemik ini di saat kita ni nak melahirkan usahawan yang berdaya saing ni dari industri halal ni. Sepanjang tahun lepas memang satu period yang sangat mencabar bagi industri, I think secara keseluruhan, termasuk industri halal juga HDC sendiri. Tapi sepanjang tahun yang lalu, setahun yang lalu, fokus adalah kepada
komunikasi secara berkesan. Ya. Itulah sebabnya sepanjang setahun yang lalu HDC telah membuka rangkaian komunikasi seluas-luas yang boleh supaya peserta-peserta industri ini boleh berhubung secara terus kepada HDC dan juga menyuarakan permasalahan mereka, isu-isu yang mereka hadapi supaya HDC boleh menyalurkan solusi-solusi perniagaan dalam bentuk khidmat nasihat, latihan, padanan perniagaan. Tidak terhad kepada industri berkaitan makanan sahaja, tapi industri-industri yang dalam sektor yang digalakkan dalam industri halal, iaitu produk-produk seperti farmaceutical, kosmetik, personal care, dan baru-baru ini kita mempromosikan satu standard baru, iaitu standard peranti perubatan. Jadi itu komunikasi berkesan itu sangat penting. Dan di peringkat HDC pula, kalau tengok kami sangat aktif dalam media sosial. Semuanya berwajah baru, website baru, FB baru dan sebagainya. Itu semata-mata untuk memberi signal kepada peserta industri baik di peringkat tempatan atau peringkat antarabangsa bahawa industri halal di Malaysia ini mempunyai satu potensi yang amat luas, amat besar dan saya percaya boleh terbang lebih tinggi selepas tamatnya krisis pandemik COVID-19. InsyaAllah. Dan sebelum ini mungkin kita rasa bahawa halal ini mereka melihat dari skop makanan sahaja. Betul. Ya, sebenarnya industri halal ini besar. Contohnya farmaceutical, alat makeup dan sebagainya. Kita nak tanya juga sejauh mana HDC ini dapat mengembangkan industri halal ini dan juga untuk memanfaatkan usahawan ini. Dan adakah HDC telah pun mencapai objektif untuk tahun ini, tahun yang penuh mencabar ini? Satu soalan yang menarik. Tapi alhamdulillah kita tengok dari segi pencapaian pada tahun lepas bilangan syarikat halal, syarikat yang mempunyai sijil halal di Malaysia hanyalah sekitar 7,000 sahaja. Tapi last time saya cek untuk tahun ini dia telah meningkat kepada 9,000. Wow. Jadi ada pertambahan lebih kurang 2,000 syarikat halal yang baru di Malaysia pada ketika ini. Dan daripada 9,000 syarikat yang ada sijil halal di Malaysia, 2,000 adalah dalam kategori pengeksport. Merupakan satu peningkatan yang sangat baik. Dan pada tahun ini sahaja lebih 650 IKS tempatan telah pun selesai menjalani pelbagai program pembangunan rantaian bekalan produk halal anjuran HDC yang mana mereka kini dalam pelbagai peringkat penilaian untuk menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat multinasional dan syarikat-syarikat besar tempatan. Jadi secara keseluruhannya walaupun dalam keadaan ekonomi dan keadaan yang sangat-sangat mencabar, HDC masih mampu mengekalkan momentum dia. Dan sebenarnya saya nampak kalau berbanding dengan tahun yang lalu, dari segi engagement kami dengan peserta industri dan penglibatan peserta industri dalam program kami sangat-sangat menggalakkan. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang agak suram dan mencabar. Satu saya nampak peserta industri di luar sana, mereka nampak potensi yang industri halal ini dibawa dan juga nilai tambah yang dibawa oleh halal itu sendiri ke dalam perniagaan mereka, yang mana mereka rasakan yang selepas COVID-19 ini tamat, mereka boleh masuk ke dalam pasar-pasar tertentu dengan lebih baik berbanding dengan sebelum ini. Betul. Dan saya percaya usahawan pun dah ada perancangan untuk tahun yang seterusnya. Bercakap berkenaan dengan perancangan, nak tahu juga perancangan untuk HDC ini sebab kita ni dah diambang tahun 2021 ini. Saya rasa mungkin ada inisiatif baru yang telah pun diwujudkan daripada pihak HDC sendiri dan adakah mungkin industri halal ni kita boleh kembangkan dan manfaatnya lebih kepada usahawan ini? Tahun depan insya-Allah kami akan melancarkan satu program baru, satu produk baru yang dipanggil Halal Integrated Platform. Halal Integrated Platform ini merupakan satu platform digital yang menghubungkan peserta industri halal dengan perkhidmatan sokongan dalam ekosistem halal itu sendiri. Kami mensasarkan 100,000 peserta industri halal untuk menjadi ahli kepada Halal Integrated Platform ini, dan dalam masa yang sama kami akan menjemput lebih 300 organisasi termasuk kementerian, agensi, universiti dan penyedia-penyedia perkhidmatan yang lain untuk menjadi rakan niaga dalam platform ini. So melalui platform ini, peserta-peserta industri ini boleh melaksanakan aktiviti perniagaan secara B2B, B2C dan juga B2G. Itu dari sedikitlah berkenaan dengan. Okey, baik tuan, kita ada 30 saat ni. Mungkin tuan boleh kongsikan kata-kata terakhir kepada mereka yang mungkin ingin menyertai HDC ni di masa akan datang, tuan. Silakan. Yang pertama sekalinya kita kena faham bahawa industri halal ni merupakan satu nilai tambah yang baik kepada industri kita. Jadi kita akan bergerak seiring dengan program pembangunan usahawan secara usaha sama dengan agensi-agensi lain di luar sana, dan sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kami mempunyai satu rangkaian ataupun network yang sangat baik dengan agensi-agensi yang besar seperti Maida, Matrade, Mari, Sirim dan sebagainya, dan secara kolektif dan secara bersama kita boleh bangunkan industri halal kita ini dengan lebih holistik.
tanpa meninggalkan sesiapa di belakang, selaras dengan aspirasi wawasan kemakmuran bersama yang dilancarkan oleh kerajaan kita beberapa minggu yang lalu. Ya, betul, insya-Allah. Jadi inilah masanya untuk anda bergerak seiring dengan transformasi yang telah pun dijalankan daripada kerajaan sendiri, dan apa kata anda bersaing bersama dengan HDC ya, untuk anda menyebarluaskan perniagaan anda. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Hairul Arifin Sahari, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad HDC, kerana sudi bagi berkongsi tentang boleh berjaya ke dengan halal. Jawapannya sudah pastinya boleh. Boleh. Okey, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekejap nanti kita akan bersama dengan Sofia dan dengan tajuknya segmen tajaan halal dan zakat segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Di segmen kali ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan halal dan zakat bersama McDonald's Malaysia. Dan bersama saya hari ini, Encik Azhar Darbi, Naib Presiden Sumber Manusia dan Pengerusi Jawatankuasa Halal Dalaman McDonald's Malaysia, dan juga Puan Rosdalina Ibrahim, Pengurus Kanal Hal Ehwal Halal McDonald's Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sihat ya? pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana luangkan masa. Baik, mungkin kita bincangkan berkenaan dengan ialah antara tahun yang sangat sukar bagi kita semua. Tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat mencabar, dan kita ingin tahu juga dari segi aktiviti McDonald's sendiri, bagaimana setakat ini tahun ini, bagaimana apa yang telah pun dilalui oleh McDonald's Malaysia. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih atas soalan. Terima kasih. Jadi tahun ini memang tahun yang amat mencabar. Ya. Jadi McDonald's Malaysia telah mengambil banyak inisiatif. Ya. Satunya untuk mempertingkatkan saluran bisnes kita yang berpotensi dan relevan dalam keadaan semasa ini. Contohnya kita meningkatkan infrastruktur dan juga kapasiti pandu lalu kami, ya, drive-thru, dan juga penghantaran makanan. Kita ada Mac Delivery kita, ya, dengan riders kita. Yeah. Kita juga bekerjasama dengan syarikat penghantaran yang lain juga. Dan dalam masa ini juga kita memperkenalkan saluran pandu masuk, di mana pelanggan kami boleh memandu kereta masuk ke tempat parking yang disediakan dan memesan daripada daripada kereta saja. Jadi tak payah keluar daripada kereta. Oh, saya tak pernah cuba lagi tu. Kena cuba. Wow. Dan juga dalam suasana sekarang ni, kita juga memperketatkan prosedur operasi restoran kami supaya kami dapat pastikan pelanggan dan juga pekerja kami selamat daripada jangkitan COVID-19. Baik. Dan kami banyak juga mendekati masyarakat setempat, memberi sumbangan melalui aktiviti kemasyarakatan kami lah. Alhamdulillah. Bercakap berkenaan aktiviti kemasyarakatan ini, apakah yang dilakukan oleh McDonald's untuk menyantuni mereka yang memerlukan? Banyak aktiviti kemasyarakatan kami. Contohnya sepanjang pandemik COVID ini, kami telah memberi bantuan pek makanan kepada lebih 200,000 petugas barisan hadapan, kepada petugas hospital, ya, kepada tentera, kepada polis dan sebagainya. Ya. Secara tahunan juga kami ada aktiviti seperti program PAK kembali ke sekolah. Ini pun dah hujung tahun ni. Ya, PAK kembali ke sekolah, di mana kami melalui Badan Amal Ronald McDonald's House Charities RMHC, kami memberi peralatan beg sekolah, pakaian sekolah kepada anak murid miskin di sekolah rendah. Setiap tahun kami manfaatkan kepada 20,000 ke 30,000 pelajar ya, dalam program inilah. Itu jumlah yang sangat-sangat besar. Ya. Baik, kalau saya tujukan soalan kepada Puan Rosdalina, bagi kita memang fahamkan menunaikan kewajipan ini adalah satu tanggungjawab yang sangat penting, khususnya dalam tempoh yang sangat sukar ini. Dan kita difahamkan juga terdapatnya laporan sekurang-kurangnya 10,000 keluarga di Selangor akan tergolong dalam kategori asnaf ini. Apakah peranan McDonald untuk juga menyantuni mereka yang memerlukan ini? Memang betul, masa inilah yang paling sesuai untuk kita memberi zakat. Kerana ia akan dapat membantu golongan yang terkesan disebabkan COVID-19. Jadi siapa-siapa yang ada ekstra tu, berilah pada zakat supaya zakat boleh contribute dekat orang yang berkeperluan. Jadi pada McDonald's tahun ini
Kami akan menunaikan zakat sebanyak RM1 juta dan akan ditunaikan kepada 14 negeri di seluruh Malaysia di mana outlet kami berada, ya, supaya pihak zakat dapat memberinya kepada orang-orang yang berkeperluan. Alhamdulillah. Dan selain daripada itu, sebenarnya sejak daripada tahun 2017 kami telah menunaikan zakat perniagaan semenjak kami telah diambil alih oleh Lion Horn, iaitu salah satu daripada anak syarikat Reza Group yang berpekalan di Arab Saudi. Jadi dengan entiti sebagai dimiliki oleh orang Islam, jadi adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memberi zakat supaya dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan. Baik. Puan, dengan tuan kita hanya tinggal 2 minit saja lagi, tapi kita ingin ketahui berkenaan dengan program perantis vocational yang juga menolong membiayai, juga memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda. Asnaf, mungkin nak kongsikan sedikit perincian berkenaan program ini. Okey, terima kasih soalan tu. Kita bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia untuk membentuk satu program pendidikan vocational untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3 dalam bidang penyediaan makanan dan juga bidang barista. Jadi kita mendekati anak-anak asnaf untuk menyertai program kita ini. Sebab kami percaya jika mereka mendapat pendidikan yang lebih baik, mereka dapat mengubah nasib mereka, berjaya dalam kerjaya dan keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi program ini selama 18 bulan, 30% teori, 70% praktikal. Jadi kita McDonald's Malaysia menanggung seluruh kos perbelanjaan pelajaran ini. Seorang kita belanjakan lebih kurang RM30,000. Wow. 18 bulan. Jadi mereka juga mendapat allowance sara diri RM1,200 sebulan. Jadi ada setengah anak asnaf kita sekarang ni, lebih kurang 60 orang. Kadang-kadang diorang juga gunakan allowance tu untuk membantu keluarga. Ya, kami juga bagi makanan percuma, bila perlu tempat tinggal, asrama dan juga perubatan dan pelindungan insurans kepada mereka. Bagusnya. Bukan saja mereka mendapat sedikit sebanyak harapan lah kan, tapi juga mempelajari bagaimana kemahiran-kemahiran tertentu untuk masa akan datang bagi mereka. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa, memberikan sedikit gambaran bagaimana McDonald's Malaysia telah pun bertungkus lumus memberikan bantuan kepada ramai lagi rakyat Malaysia yang memerlukan. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Azhar Darbi, Naib Presiden Sumber Manusia dan Pengerusi Jawatankuasa Halal Dalaman McDonald's Malaysia, dan juga Puan Rosdalina Ibrahim, Pengurus Kanan Ehwal Halal McDonald's Malaysia. Terima kasih meluangkan masa. Nanti saya akan ke McDonald's lepas ini. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan artis kita. Jangan ke mana, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Renungan tanpa kata, kisah bayangan rinduku, kenangan mengusik jiwa, menghiris kalbu, air mata terbisik aku sendiri, mengimbau pahit dan suram, angkara dusta kau beri. Setulus haruskah membawa daku, langkau segala sedih pilu, umpama luka sembilu. Tak sanggup ku membiarkan
hatiku kaku demi rasa kasih sayangmu, karena cinta nan dulu. Seharusnya masa bersama, kenangan lalu nan terindah akan tersemat kata cinta, rinduku selamanya. Oh setulus, haruskah membawa daku langkau segala sedih pilu, umpama luka sembilu. Tak sanggupku membiarkan hatiku kaku tanpa rasa kasih sayangmu, demi cinta nan dulu. Seharusnya masa bersama, kenangan lalu nan terindah akan tersemat kata cinta, rinduku selamanya, rinduku selamanya. Wow. Riza. Assalamualaikum. Selamat kembali ke Malaysia hari ini dengan segala terbaru. Ya, terima kasih. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Rindu selamanya. Ya. Ramai peminat rindu ni dengan Abang Indro Riza ni. Buah tangan terbaru lah. Ya, selepas berapa tahun bang? Nak kata tahun tu tak berapa tahun sangat lah. Tapi lebih kurang dalam 8 tahun je yang tak buat album. 8 tahun je. Lama tu 8 tahun. Hari ini saya masih lagi mengekalkan irama 80-an. Ya. Dan saya rasa ini sajalah harapan saya untuk anda semua untuk kembali mengangkat irama 80-an. Kira melepaskan rindu kepada irama maaf. Irama retro 80-an. Yang menariknya difahamkan komposer ni apa Wan Dilhan Naris ni. Ya, ya. Dia budak muda lagi. Muda dan ketika lagu meneka dalam kesempahan dia baru lahir. Baru lahir. Punyalah muda. Macam mana dia boleh Wan ni boleh berminat untuk saya pun tak berapa nak mengenali dia. Okey. Kebetulan saya masa tu nak buat -1 untuk satu orang tempah -1 untuk lagu-lagu dia bang. Dia datang sana, dia kata, "Abang, saya ada lagu untuk abang." Cakap, abang dah sekarang ni lagu-lagu sekarang ni abang dah tak boleh nak terima lah. Bukan abang tak mengikuti perkembangan muzik, bukan tak menerima muzik baru, tetapi tak kena. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Pertama abang dengar dululah. Bila saya dengar macam bagus juga, tidak terakam je lah kan dia. Pasal dia semua dah ada benda tu. Muzik dah ada, apa semua dah ada dah. Cakap, okeylah, cakap besok masuk juga dia. Wow. Besok tu dia terus masuk. Sampai macam tu sekali. Maknanya feel 80-an tu memang tetap ada pada arrangement asal tu. Memang ada. Lepas tu bila kita buat mastering, hantar kepada Fauzi Mazuki. Fauzi Mazuki kata, dia kata ni dah lama dah dia nak tunggu lagu melodi macam ni. Tapi abang dia sebutkan tadi kan bukan tak ikut peredaran masa, ikut dengar juga. Tapi abang pernah rasa tak mungkin nak cuba satu ke dua single yang macam mengikuti trend sekarang lah. Walaupun memang berlainan dengan jiwa abang, tapi pernah sebelum ni memang dah buat dah abang. Memang dah buat lagu-lagu memang ikut zaman, tapi
tak boleh diterima. Orang tak menerima benda tu kan. Orang masih mengekalkan nakkan abang nyanyi lagu macam tu juga. Jadi itu sebabnya bukannya tak ikut, bukan. Tetapi itulah kata tadi, sebenarnya irama 80-an ni sebenarnya yang meninggalkannya kita. Bila orang kata lama ni lagu lama dah ketinggalan zaman, kan ketinggalan zaman, kita tinggalkan dia. Okey. Tapi kenapa lagu-lagu macam yang sekarang ni yang tiba-tiba viral je lagu apa nama Empat Darah kan? Lagu tu berapa tahun orang tu pun tak, abang pun tak ada lagi. Betul. Macam mana boleh ketinggalan ke tidak? Itulah dia. Ya, banyak bergantung atas pada dirilah nak tinggalkan muzik tu ataupun nak bawa nak teruskan. Abang tak menafikan muzik baru, arus muzik baru ni. Betul. Semua bagus-bagus sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, kita ada budaya kita, kita ada jati diri tentang lagu-lagu macam mana Indonesia. Dia orang membawa lagu dangdut tu, dia lagu tu sebenarnya yang dia orang pun tak pernah hidup lagi masa tu, tetapi dia bawa sampai sekarang. Cuma dia tukar je lah muzik macam mana kan. Macam tu juga. Melihat daripada jawapan Abah Ibn Riza, saya percaya Abah Ibn Riza memang menghargai lagu-lagu lama ketika zaman Abah Ibn Riza. Saya nak tanyalah, apa yang paling merindukan abang pada waktu dahulu? Yang paling sangat merindukanlah, contohnya macam peminat pada waktu dahulu lain daripada sekarang ini. Sekarang ini lebih kepada digital kan. Apa yang paling Abah Ibn Riza rindukan? Zaman dulu sebenarnya suasana pergaulan kita antara artis. Kami akrab, terlalu rapat. Maknanya sehingga sekarang lah kan. Kita mengenal dia sampai bila kita katakan ketua-ketua dia pun kita kenal macam tu. Jadi bila kita jumpa tu macam tak pernah rasa asing kata. Berbeza dengan teater baru sekarang ni, dia orang berkumpul kelompok. Dia orang ada ni, bukan saya kata dia orang tak bagus, dia orang bagus. Tapi mungkin dia orang malu ataupun orang lama-lama ni malu kot macam itulah. Yang saya rindukan itulah suasana macam itulah. Bila seorang-seorang pergi itu macam rasa rindu. Yalah, yang baru meninggal kita macam Datuk Nasir Wahab kan. Memang saya paling rapat dengan dia kan. Jadi bila dia tak ada tu, macam satu benda yang amat-amat lah. Terkesan lah kan. Bila bercakap tentang nama-nama seperti Ibn Riza, Datuk Nasir Wahab, Shidi. Barangkali sebab masing-masing mempunyai tone suara yang berbeza, itu yang boleh orang nampak keunikan masing-masing tu. Itu mungkin kemungkinan juga. Pasal kami datang dulu bukan datang package. Kami datang tu memang untuk bakat saja. Kalau nak package, abang memang pertama kali keluar. Orang keluar. Ada manis ni. Pertama kali keluar abang lah kan. Tetapi dulu dia orang datang, kita berdiri atas bakat kita. Jadi abang yakin abang langgar aja. Zaman abang dia orang tengah meletup Datuk Sheikh, abang kena berlawan dengan Datuk Sheikh masa tu. Dengan JJ, DJ Dev. Jadi abang rasa abang tak peduli dia orang. Abang rasa abang nak tunjuk bakat abang. Alhamdulillah lah sampai sekarang ni dah 34 tahun lah kira abang duduk dalam industri ni. Dan ada lagu baru pula tu. Ni kan. Siapa sangka Ibn Riza akan ada single baru ni untuk tahun 2020 ni. Kenapa tunggu lama sangat? Tak kata, bukan nak tunggu. Pertama sekali, kita nak buat sesuatu benda biar benda tu orang terima. Betul. Kalau kita buat syok sendiri ke apa ataupun kita cuba nak tiru-tiru orang, dia tak jadi diri kita tu. Abang tak suka, tak nak jadi orang tu, orang ni tu. Abang nak jadi Ibn Riza aja. Saya rasa generasi baru ni kena dengar arrangement muzik lagu Rizal Sulaiman sebab memang feel tu dengan instrumen yang digunakan kan, dan kita boleh rasa feel tu betul-betul sampai lah. Saya rasa feel macam saya nak pergi karaoke. Sebab lagu Ibn Riza ni catatan lagu carta teratas ni untuk karaoke kan. Kejap lagi kita akan dengarkan lagu yang saya rasa ramai yang suka lagu ni. Berdiri Seorang Perindu sebentar lagi. Okey, baik, kata-kata terakhir untuk peminat abang yang merindui abang, silakan. Ada buat persembahan ke selepas ini di mana-mana? Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada semua masih menyokong saya. Sebenarnya saya setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad saya akan membuat persembahan di restoran Empangan Udang Galah, Putrajaya. Kami dijemput untuk ikat kontrak tak tahulah berapa tahun, berapa lama lah kan. Tetapi bermula daripada PKPB itu. Sampai sekarang saya bersama dengan Hel Amir, Shidi, Raziz Ismail, Sri,
dan Isma. Dia orang ni, kami setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad kami berada di sana di Pesin 5 Masih di sana ya. Kena datang tu, kena datang. Kena dengar betul-betul. Ya. Nak lepas rindu, nak berjumpa di depan tu. Kat sana datang makannya. Dia orang makan. Undang galah. Lepas tu tengok orang nyanyi free. Betul dia. Okey, abang terima kasih banyak. Selamat maju jaya. Terima kasih terbaik. Terima kasih Eli, terima kasih Dek. Baik tak bang? Eli adik-adik ni. Pakai adik ni, pakai abang lah ni. Dan kita nak tinggalkan dengan persembahan sebab adanya rindu selamanya, sebab berdirinya seorang perindu. Tu dia. Konti dia tu. Okey. Dan Terima kasih lepas banyak. kita akan bawakan juga topik yang menarik. So berkenaan juga kartel daging import kita akan dalami di sini. Baik. Jumpa lagi. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan. Abang Nuriza. Nuriza, silakan. Silakan. Sikapmu meremukkan hati, sengaja kau kenang lagi. Kisah menyentuh hati, gelisah diri ini. Adakah ku diuji? Kasihku yang terlalu dalam, usahlah dipersendakan. Sabar dan kejujuran jadi akar cinta, agar kita bahagia. Berdiri aku di sini bukan untuk seketika. Berdiri aku sebagai perindu. Meskipun jiwaku sedih, terasa bagai dihiris, namun ku tersenyum selalu. Ku sentiasa beri kesempatan, semoga ada ruang kemesraan. Kita yang punya perasaan, terkadang rasa terkilan. Janganlah dikeruhkan kasih yang sedang tenang, kerana aku merindu. Berdiri aku di sini bukan untuk seketika.